KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Wah, ramainya sedang menonton sekarang. Saya Syamira Nazir dan hari ini kita nak belajar satu subjek yang sangat menarik sebab kita nak bermain dengan warna, nak bermain dengan seni. Kerana hari ini kita akan belajar pendidikan seni visual untuk murid-murid pendidikan khas menengah rendah di mana topiknya merupakan corak tidak terancang dengan menggunakan satu teknik yang dia panggil teknik tiupan. Tapi siapa cikgu kita hari ini kan? Kalau kita nak tahu siapakah beliau, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, itu dia cikgu kita, Cikgu Siti Ainul Murshidah. Cikgu ni dah pernah datang juga ke kelas mahir sebelum ni. Jadi bersama dengan Mira, Cikgu Siti Ainul. Cikgu? Okey. Cikgu Siti Ainul. Mira. Sorry, lambat Mira. Cikgu tengah stres ni. Cikgu stres? Stres sangat. Kenapa cikgu stres? Sekejap lagi kan kita nak bersiaran secara langsung dekat Didik TV. Tapi sebenarnya cikgu kita dah mula bersiaran dah ni. Ya ke? Kita dah live dah ni cikgu. Ya ke? Alamak, macam mana ni? Cikgu tak boleh kena... Kalau cikgu nak ajar, cikgu kena release stres cikgu dulu. Oh, kena release stres dulu. Barulah boleh kita nak buat aktiviti. Oh, okey. Cikgu nak terangkan kat saya ke macam mana cara nak release stres ni? Kita buat senaman boleh? Boleh. Nak buat senaman. Tapi sebelum kita buat senaman cikgu, kita SOP dululah cikgu. Kita buka dulu pelitup muka. Yang murid-murid kat rumah mesti nak tengok muka cikgu. Sebab cikgu pun dah kali kedua datang ke kelas mahir kan cikgu? Kali kedua. Okey. Jadi kita sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey. Mari. Okey. Kemudian saya. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan kemudian simpan di dalam sampul pelitup muka. Okey, barulah nampak muka cikgu manis orangnya. Berbaju kurung berwarna biru bersempena Hari Raya. Sempena Hari Raya. Hari itu kan pakai baju PJ. Ya. Kira tak terlambat lagi lah untuk saya ucapkan selamat Hari Raya juga kepada cikgu. Kan? Okey. Selamat Hari Raya Mira. Sama. Dan di studio juga cikgu bukan hanya ada kita berdua tetapi kita pun ada guru ataupun juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Syamila Nair merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan SK Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Bersama-sama dengan kita dalam kelas mahir pada petang ini. Okey cikgu, tadi cikgu kata nak buat satu senaman. Senaman. Untuk hilangkan stres tu. Tapi kita kan pakai baju kurung, tak bolehlah nak buat senaman fizikal. Okey, habis tu kita nak buat senaman apa cikgu? Kita buat senaman muka dan mulut. Okay. Boleh? Boleh. Okey, jadi Mira akan ikut cikgu kan? Alright. Okey, murid-murid kat rumah kita akan adakan satu senaman muka dan mulut sebelum kita jalankan aktiviti pada hari ini. Jadi kena ikut cikgu, jangan curi tulang. Macam ni ke kedudukan macam ni? Kedudukan macam ni, kita ready je sebab semua akan melibatkan muka kita. Okey. Tak apa. Apa kata kalau kita buat terlebih dahulu tanpa muzik? Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Mari. Okey, first, kita ada beberapa step. Okey, step yang pertama, pegang muka kita. Muka kita. Dan kita akan gerakkan sebelah kanan ke atas, pipi ke atas. Dan yang pipi sebelah kiri ke bawah berulang-ulang. Okey, dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan gelak-gelak kat rumah tu. Okay. No more control handsome, control cute. Just ikut je. Okay, sekali lagi. 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. Okay, yang kedua. Okey, cikgu, yang kedua. Okay. Yang kedua, buka dan tutup mulut. Nganga, tahu? Nganga dan tutup mulut. Okey, rehatkan mulut lah maksudnya. Okey, berulang-ulang dalam kiraan 3, 1, 2, 3 kita buat 8 kali. Okey.
Okey, 1, 2, mula. Up, tutup. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Susah sebenarnya. Buka, tutup. Nak buat sambil bercakap tu susah juga. Okey, buka dan tutup. Okey. Dan yang ketiga, kita kena senyum. Tunjukkan gigi. Okey. Ayah ini saya cakap abang kameraman tak payah fokus kat saya lah Yang ni. Tak payah fokus lah. Okey, cikgu. Okey. Senyum, nampakkan gigi dan kita akan rehatkan bibir kita. Rehat bibir maksudnya biasalah. Okey, so kita start. 1, 2, mula. Senyum. Biasa, rest. Okey, senyum. Rest. Senyum. Rest. Senyum. Rest. One more. Senyum. Rest. Okey. Dan yang ketiga. Yang ketiga ke? Yang keempat. Keempat. Okey, yang keempat kita kembungkan mulut. Yang ini tu sebab tu cikgu kata jangan kontrol handsome, okey, jangan kontrol cun. Yang murid-murid kat rumah just follow je. Kembungkan mulut. Kempiskan mulut. Okey. Kempis tu biasalah. Okey, kita buat berulang kali. Okey, 1, 2, mula. Alright. Okey. Jadi kembung kan? Dah kembung, dah kempis semula dah. Yang last kena kempiskan lagi. Kempiskan lagi muka kita. Macam mana? Boleh buat macam tu? Macam mulut ikan. Macam mulut ikan tu. Okey? Berulang-ulang. Boleh? Okey. 1, 2, mula. Rest dulu. Okey. Berulang kali. Rest. Okey. Rest. Nampak macam lucu sikit kan? Cikgu, saya nak tanya, semua senaman yang kita lakukan ni sebenarnya cikgu, apa kepentingan dia? Kenapa kita buat keempat-empat tadi senaman tu cikgu? Okey, sebenarnya dia ada faedah. Yang kita buat ni, aktiviti yang kita buat ni adalah kemahiran oral motor. Tahu tak apa dia oral? Oral tu mungkin percakapan? Betul. Okay. Oral kan kita kata macam lisan lah, pertuturan. Sebab dia adalah sebenarnya one of terapi. Salah satu terapi untuk pertuturan, terutama bagi kanak-kanak ataupun bagi murid-murid yang mengalami masalah speech delay, iaitu lewat bercakap ataupun bermasalah dari segi pertuturan. Kalau murid berkeperluan khas, biasanya murid-murid Down syndrome, murid-murid yang cerebral palsy, dia ada masalah dalam pertuturan, masalah untuk mengawal air liur, dan juga untuk mengunyah makanan. Jadi kita buat aktiviti ini sebagai terapi untuk pertuturan. Jadi apa pula kena-mengena dengan aktiviti kita hari ini? Itulah cikgu. Hari ini kita nak belajar pendidikan seni visual. Kenapa pula ada kaitan dengan pertuturan ni cikgu? Ya, sebab kita punya topik hari ini adalah corak tidak terancang menggunakan teknik tiupan. Teknik tiupan itu sebenarnya salah satu aktiviti yang bagus untuk pertuturan, membaiki pertuturan. Baik. Teknik tiupan, maksudnya hari ini kita nak belajar macam mana kita nak tiup, nak menghasilkan satu bentuk lukisan cikgu. Ya, betul Mira. Sebab itulah dari awal kita kena tahu dulu senaman yang patut kita lakukan ke cikgu? Ya, betul tu. Okey, baik-baik. Dan di sebelah cikgu yang saya nampak tu ada dua corak, iaitu corak terancang dan juga corak tidak terancang. Ya, betul. Mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih jelas lagi kita punya topik hari ini, iaitu menggunakan corak tidak terancang tu. Okey. So kita kena pasti dulu apa sebenarnya corak. Okey, corak dekat sini kita boleh nampak dia terdiri daripada corak terancang dan corak tidak terancang. Okey, di sini kita ada contoh dia. Okey, di mana corak bagi terancang ini dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur. Kita boleh nampak motif dia, iaitu rupa dia, okey, rupa dan bentuk dia disusun dengan teratur. Dan corak tidak terancang, teratur ke tak Mira? Dia nampak macam merata-rata. Merata-rata. Sebabnya dia dihasilkan bebas, okey, tanpa mempunyai motif tertentu. Dia tak boleh dirancang. Okey, dan kita tengok yang seterusnya. Okey. Kita nak fokus pada corak tidak terancang. Okey, contoh-contoh corak tidak terancang kita boleh gunakan teknik ikat dan celup. Okey, cikgu pasti yang ini dah diajar dalam Didik TV sebelum ni.
Okey, dan kita ada pualaman. Pualaman? Di mana dia menggunakan cat minyak. Untuk menghasilkan pualaman. Kemudian kita ada rinjisan menggunakan warna air juga. Dan kita ada yang kita nak belajar hari ini iaitu tiupan. Dan cikgu kata menggunakan teknik tiupan tu kita nak gunakan macam mana? Guna straw ke? Tiup guna mulut macam tu je ke? Kita nak guna straw. Sebab kita nak tahu dulu teknik tiupan ni, definisi dia sebenarnya. Teknik tiupan dalam suatu teknik mencorak menggunakan mulut atau selai mulut yang mengeluarkan angin. Jadi kita bukan setakat boleh gunakan mulut sahaja, kita boleh gunakan alatan seperti straw asalkan dia mengeluarkan angin. Dan teknik ini juga boleh dijadikan sebagai menggambar. Menggambar maksudnya daripada teknik tiupan yang tidak menghasilkan corak yang terancang, kita boleh ekspresikan dia, menjadi gambar yang boleh kita nilai dekat situ. Itu dia. Sekarang kita dah faham dah tentang definisi teknik tiupan ni. Tadi saya ada tinggalkan satu soalan, nak guna mulut sahaja ke, boleh guna straw ke, nak tiup guna angin ke? Dan saya ada lagi satu soalan nak tanya cikgu. Kenapa nak gunakan teknik tiupan ni? Apa kelebihan dia? Tapi jawab sebentar nanti. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan saya, Cikgu Siti Ainul. Saya panggil Cikgu Siti boleh? Boleh, tak ada masalah. Lebih mesra disapa dengan Cikgu Siti. Baik, okey Cikgu, sekarang kita sambung balik dalam kelas kita. Ya, kelas untuk pendidikan seni, teknik tiupan. Betul. Sebelum berhenti berehat tadi, saya tinggalkan Cikgu dengan dua soalan. Soalan pertama, kelebihan teknik tiupan. Kenapa menggunakan teknik tiupan? Soalan kedua, bahan yang kita nak guna. Itu yang cikgu nak jawab sekarang ni. Okey. First, teknik tiupan tu apa dia punya faedah dia? Macam tadi cikgu kata, meniup. Meniup itu merupakan salah satu aktiviti terapi untuk pertuturan murid berkeperluan khas. Sebab kita fokus pada pendidikan khas hari ini. Jadi kita akan menjalankan teknik tiupan sebagai satu terapi untuk murid-murid berkeperluan khas, terutama yang berada di rumah. Okey. Jadi yang kedua, soalan yang kedua, apakah bahan-bahan yang kita perlukan? Okey, bahan yang pertama of course lah, sebab kita nak buat tiupan menggunakan straw. Jadi bahannya mestilah kena ada straw. Okey, cikgu guna kat sini straw besi. Straw besi. Sebab kita kan alam kan, tak nak mencemarkan alam. Save our turtle. So dekat sini cikgu ada berbagai saiz sebenarnya. Kat sini saiz dia besar. Kita boleh nampak saiz dia besar kat sini. Tapi yang Mira punya ada satu saiz yang kecil. Jadi sebenarnya kita boleh guna, tak kiralah besar ke kecil ke, sebab dia hanya akan menghasilkan corak yang berbeza. Bila saiz besar, angin yang kita hembus tu dia jadi lebih banyak lah. Maka corak yang terhasil lebih besar. Kalau saiz kecil macam Mira pegang tu, maka corak yang terhasil adalah kecil lah, halus. Dan sebaik-baiknya gunakan yang lurus, jangan guna yang bengkok. Bukan tak boleh, tapi dia macam angin dia tak jelas lah, kita kata tak go through selok lah. Then kita perlukan juga warna air. Warna air. Warna air cikgu gunakan bancuh. Sebagai warna air kat sini. Dan dekat sini perlukan juga air. Sebab kalau tak ada air, kita punya bancuhan warna kita tu akan jadi pekat. So dia tak akan bergerak bila kita tiup. Maksudnya kena campur air sikit. Kena campur air. Dan bila kita campur air, jangan terlalu banyak. Sebab bila banyak, dia punya warna tak akan
jelas lah, kita tak nampak warna dia. Okey. Okey, so sekarang kita nak campurkan air dan kita nak tiup, Mira. Okey, boleh cikgu. Okey, tapi Mira tengok tu. Kita ada lukisan kat sini yang cikgu dah buat siap dah. Ini lukisan. Masalah dia apa tu, Mira? Masalahnya ialah dia tiada rambut, cikgu. Tak ada rambut. So sekarang ni kita nak adakan rambut dia menggunakan teknik tiupan. Okey, yang cikgu punya pula, ini apa, Mira? Itu gunung berapi. Ya, gunung berapi. So, cikgu nak hasilkan letupan gunung berapi tu. Menggunakan teknik tiupan. Wah. Okey, barulah nampak menarik kan? Nak keluar lava dia tu. Lava dia tu nak keluar. Okey, so sekarang kita buat. Okey, Mira boleh pilih warna apa sebab cikgu dah masukkan warna dekat sini. Okey, dan ada air kat situ, kita bancuh dan kita cuba tiup. Okey, boleh. Okey, so sekarang kita boleh masukkan air. Masukkan air. Ni boleh ambil menggunakan berus kita ada berus. Lupa nak tunjuk tadi. Okey, berus dan kita just masukkan air ke dalam kat tepi tu, Mira. Oh, ada kat sini. Okey, boleh. Okey, cikgu. Boleh je. Maksudnya cikgu, kita bukan hanya menggunakan straw semata-mata lah kan? Kita pun ada menggunakan berus juga. Berus juga sebab kita nak campurkan air ni. Okey. Tapi kalau katakan macam susah nak ambil air tu, kita boleh ambil pakai straw je. Campur sikit-sikit. Oh, letak macam tu air kan? Macam tu pun boleh. Okey, dekat palette ni cikgu dengan saya punya ada warna hitam, warna biru, warna hijau, warna merah dan warna jingga. Ya, okey. So boleh pilih lah. Kalau nak tambah warna lain pun okey. Okey, baik. Okey, so kita dah campur. Saya nak kat warna hitam boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Nak rambut dia warna hitam Kadang-kadang murid cikgu dia buat rambut warna-warni. Dia suka warna-warni. Boleh juga. Boleh juga. Saya dah letak macam ni. Okey, so kalau rasa macam campuran dia tu agak-agak tak terlalu pekat ataupun tak terlalu cair, kita boleh ambil dan tiup lah. Okey. Saya punya jadi warna biru lah, cikgu. Itu biru gelap. Biru gelap. Okey. So kita just ambil menggunakan straw kat bahagian hujung ataupun kita boleh ambil juga pakai berus dan kita just letak aja satu titik. Letak satu titik. Satu titik, kemudian kita tiup titisan tu. Okey. Tak banyak sikit apa tu, Mira? Saya tak banyak sikit. Tiup. Wah, itu dia cikgu punya lava. So lava cikgu dah mula bergerak. Saya pula. Okey. Boleh nampak? Ada lava cikgu dah mula naik dah ke atas. Okey. Cikgu, saya guna straw besar ke straw kecil, cikgu? Tak kisah. Kalau rasa nak hasilkan kecil, buat yang kecil lah. Okay. Cikgu bagi contoh yang besar. Mungkin Mira boleh buat yang kecil. Saya buat yang kecil. Saya tiup. Macam mana tadi cikgu tiup? Tiup je ke mana nak pergi dia punya rambut dia tu. Tiup kuat sikit. Kuat sikit Tu mungkin pekat tu, Mira. Kena tambah air sikit. Bila pekat, dia punya kita tiup tu dia takkan gerak. Takkan bergerak. Okey. Okey. Ni cikgu punya lava yang kedua. Lava dah jadi ni. Macam mana ni? Tu okey tu. Boleh tiup lagi tu. Saya tambah lagi sikit. Ni hijau pula. Okey. Cikgu pun nak tukar warna. Okey. Lepas ni saya nak guna straw yang besar sikit lah, cikgu. Boleh. Lagi cepat kan? Supaya lagi cepat sikit. Okey. Boleh gerak dia. Saya cuba straw yang besar. Cuba boleh tak, cikgu? letak air sikit atas dia. Baru keluar, cikgu. Dia nak straw besar rupanya. Okey, macam tu. So kita dah hampir siap lah. Kena tambah air lagi. Okey, cikgu dah ambil warna orange. Ya. Sebab menunjukkan lava tu kan, cikgu. Jadi maksud cikgu, sebelum kita buat aktiviti ni, lebih elok kalau kita lakukan teknik senaman yang cikgu ajar tadi tu kan? Ya, dia sebagai macam warm up lah untuk aktiviti ni. Sebab kita nak gunakan ni, kita punya air liur semua tu. Satu yang cikgu nak kena ingatkan, masa tiup tu, jangan terlalu kuat sebab ada setengah tu sampai tersembuh-sembuh air liur. Ya ke? Yang keluar bukannya yang bergerak tu bukannya air, tetapi yang bergerak tu air liur pula. Air liur pula. Ada satu lagi langkah keselamatan dia. Langkah keselamatan cikgu cakap. Sebab kadang-kadang kita tersalah bila kita dah ambil nak tukar warna, kita alihkan dia.
Oh. Maksudnya kita dah gunakan yang dah warna tu, kita letak pula kat mulut. Ya. So dia bila terbalik kan, kadang-kadang kita dah seronok sangat buat aktiviti kan. So warna lah masuk ke mulut kita. Ya. Dah tertelan pula warna Tertelan ni. pula warna. Okey. Okey. Mira tak penat ke buat ni? Saya seronok cikgu. Seronok kan? Suatu yang baru ni untuk saya. Okey. Kesianlah rambut dia macam tu cikgu. Okey, tak apa. Sebab macam cikgu kata, mungkin cikgu nak tunjuk yang dah siap, yang cantik sikit lah. Cantik sikit. Yang saya punya ni kesian rambut dia kan cikgu. Okey. Okey, so kita tengok kita dah ada yang dah siap. Sebagai contoh, okey. Mira boleh tunjukkan yang Mira punya dulu? Okey. Ini yang dah siap. Ini dah hasil siap. seni cikgu Tapi itulah comot juga pun. Cantik cikgu. Okey. So rambut yang berwarna-warni kita dah masukkan rambut dia. Okey. Dan cikgu punya lava gunung berapi pun ada. Ini dia. Lava gunung berapi cikgu. Okey. Wow. So kalau kita tengok dekat sini, sepatutnya corak dia adalah corak tidak terancang. Sebab bila kita tiup tu, dia akan pergi merata-rata. Okey. Tapi bila kita masukkan elemen garisan yang lain ataupun elemen rupa yang lain, contohnya macam ini kita ada gambar mungkin murid kot kan, okey, gambar lain macam cikgu ada gunung. So bila kita masukkan elemen lain, dia akan menjadi menggambar. Maksudnya kita dah boleh tahu apa objek itu walaupun dia adalah corak tidak terancang. Ya, betul tu. Okey, so dekat sini menggambar tu cikgu nak tunjukkan lagi contoh, okey. Macam mana corak tidak terancang ini menjadi satu gambar, okey. Contoh kita nampak dekat sini menggambar dengan teknik tiupan. Okey, kita tengok yang pertama ni. Mira rasa apa objek dekat sini? Objek dekat mana? Yang pertama yang tu? dibuat ni, yang dibuat ni apakah yang nak disampaikan? Biasa lukisan dia ada apa, dia punya apa, kita boleh tafsirkan kan? Betul. Kalau macam ni, saya rasa macam rama-rama je cikgu. Betul tak? Pandai. Okey, itu maksudnya Mira ni kreatif ni. So kita boleh jadikan dia rama-rama, di mana kita boleh tambahkanlah kepala dia. Biasa cikgu ni kalau depan kamera, cikgu susah sikit nak buat cantik-cantik. Okey, ni contohlah cikgu buat. Okey. Kita boleh tambah untuk menjadikan dia rama-rama. Baik. Jadi maksudnya macam cikgu, yang cikgu buat ni, lukisan ni, tak apalah dulu kalau kita nak tiup dahulu baru kita lukis kemudian. Boleh, tak ada masalah kalau tengok ada contoh. Contoh lain pun kadang-kadang ada yang murid dia dah lukis, lepas tu dia buat satu gambar budak sedang tiup. So dia nampaklah ada budak kecil tiup, dan ada dia corak-corak tu keluar. Okey, kalau macam ni warna digunakan dua macam yang rama-rama tu cikgu. Jadi kalau kita nak guna warna merah dulu, kita kena macam mana kita nak jadikan dia cantik dulu, merah semua ke merah biru, merah biru, merah biru? Tak kisah, dia tak ada masalah. Kalau Mira nak letak merah dulu pun boleh, biru dulu pun boleh, ikut yang Mira sukalah. Sebab kadang-kadang warna ni, pemilihan warna dia menggambarkan ekspresi seseorang juga, perasaan. Okay, kadang-kadang tu kita dalam keadaan yang mungkin kita sedih, kita akan mula menggunakan warna-warna yang suram. Okay, macam ni nampak ceria lah. Ya, okey. Yang kedua ni, gambar kedua tu. Okey, gambar kedua tu saya rasa macam bunga api je mercun. Bom, bom. Mercun ni. Cikgu, kalau ini cikgu boleh angkat sikit sebab terlindung sikit dengan meja. Boleh? Okey, kan saya tolong pegangkan. Tak apa. Okey. Boleh Mira tolong pegangkan, cikgu akan lukis. Okey. So, bunga api. Okey, betul tu, bunga api. Betul ke cikgu? Tapi sekarang cikgu nak menggambarkan dia. Cikgu nak tambah mata kat dia. Mata? Tak tahu nampak ke tak. Wah. Dan cikgu nak tambah gigi. Alamak, takutnya. So sini mata. Ini dah macam virus cikgu. Apa dia? Kuman. Virus. Mungkin virus COVID kot. Okey. So benda ni dia maksudnya dia punya teknik tiupan ni kita boleh jadikan dia menggambar dengan lebih menarik untuk
kita nak tafsirkan dia, okey, supaya kita boleh nampak yang ini macam virus lah. Okey, yang ini macam rama-rama. Kalau tidak kita tak tahu kan. Betul tu. Dan sangat unik menggunakan teknik ni cikgu kan. Bila teknik tiupan ni tak sangka daripada tiupan sahaja akhirnya boleh membentuk sebuah gambaran. Ya, okey cikgu. betul. Kita berhenti berehat seketika. Okey. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dan mungkin sekarang ni murid-murid buat PDPR kat rumah cikgu dan mungkin mereka boleh lakukan aktiviti seterusnya yang kita nak buat sekarang ni, iaitu aktiviti nak buat penanda buku. Betul. Okey, penanda buku daripada hasil yang kita dah buat untuk teknik tiupan tadi. Okey. Jadi kita mungkin nak tahu kan, apakah faedah-faedah daripada hasil teknik tiupan tadi. Selain daripada kita boleh pamerkan dekat dinding, okey, kita boleh juga jadikan bahan-bahan lain. Contohnya macam cikgu ada dekat sini. Kita ada kat sini topi hari jadi. Okey, ini maksudnya kreativiti lah yang murid hasilkan daripada hasil lukisan dari teknik tiupan tu. Okey, jadi dia jadikan topi hari jadi. Then dekat sini kita ada yang macam tak berapa nak stabil ni. Okey, yang ini adalah tanglong sebenarnya. Kreatifnya. Tanglong. Daripada lukisan dibentukkan tanglong. Okey, dan boleh juga dijadikan sebagai apa tu? Pembalut hadiah. Ya, pembalut hadiah. So tak payah beli-beli pembalut hadiah dah. Okey, gunakan hasil kreativiti sendiri untuk jadikan pembalut hadiah. Tapi hari ni yang kita nak buat sekarang, okey, bersama murid-murid di rumah tu adalah apa ni? Penanda buku. Ya, penanda buku. Okey. Simple je penanda buku ni tapi akan jadi cantik, okey, dengan adanya hasil kreativiti daripada murid-murid. Okey, jadi sekarang apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan penanda buku? Jadi yang pertama, pertama mestilah kena ada apa ni? Kena ada kita punya corak teknik tiupan kita lah cikgu. Okey, corak teknik tiupan tadi. Okey, di mana yang ni yang tidak menggambar okey. Yang ni corak biasa je. Dan kita kena ada kertas kad yang tebal sikit. Okey, sebab kita nak jadikan penanda buku sepatutnya mestilah kad yang tebal lah. Okey, kemudian mestilah kena ada apa? Gunting. Jadi bila guna gunting, pastikan kita kena berhati-hati. Okey. Dan kita ada gam dekat sini. Okey, gam. Okey. Okey, dan juga satu lagi penebuk lubang. Okey. Dan akhir sekali mesti kena ada ribbon lah. Okey. Alright. So, sekarang kita nak potong Mira, nak potong hasil ni, kita boleh buat ikut kreativiti kita. Okey, nak buat bentuk apa pun tak ada masalah. Ikut kreativiti masing-masing. Okey, jadi cikgu pun tak nak bagi tahu Mira nak buat bentuk apa, ikut suka Mira. Okey, sekarang kita guntingkan hasil kerja kita ni, teknik tiupan ni untuk menjadikan kita punya penanda buku. Okey, so kita gunting. Kita gunting dulu. Okay, saya pun gunting saya punya. Cikgu nak buat simple je. Okey. Saya pun buat simple jugalah macam tu. Okey. Okey, sebenarnya menggunting ni pun adalah salah satu kemahiran manipulatif tau. Kemahiran motor halus bagi murid-murid berkeperluan khas. Okey, jadi kena hati-hatilah Kadang-kadang gunting kita tahu tajam kan. Jadi mereka yang di rumah yang nak lakukan aktiviti ni kena ada pengawasan ibu bapa dan juga kalau di sekolah guru lah kan. Ini biasanya aktiviti yang menggunting semua ni kemahiran manipulatif untuk murid berkefungsian rendah dan sederhana. Okey. Baik. Kalau dah lepas gunting, dah Amira. Okey, saya sebenarnya suka buat penanda buku cikgu dulu. Waktu saya sekolah. Sebab dulu suka nak kerja anugerah nilam.
Okey. Dia ada satu aktiviti khas ni. Okey. Baik. Cikgu punya dah siap. Cikgu buat bentuk biasa je. Okey. Wah, okey. Okey, saya pun dah siap juga cikgu. Okey. Bila kita dah gunting ni, kita kena tampal dia pula kan cikgu? Okey. Baik. Okey. Okey, dah gunting. So kita mesti tampal lah dekat kad kita tadi. Okey, Okey. kertas kad tadi. So cepat-cepat kita gunting, kita dah tampal. Okey, cikgu dah tampal. Tampal terus. Letak gam dan tampal. Baik. Saya sikit lagi. Okey, dan lepas tampal, kita gunting. Ikut bentuk yang kita dah buat tadilah. Okey. Okey. Saya punya dah siap. Saya cikgu kata tampal kan? Wah, dia buat huruf. Ni rajin sangat. saya pakai gam yang ni boleh cikgu? Boleh. Okey. Alah, cikgu punya gam kat sini punya. Okey, okey. tak apa. Kita gam dia. Okey. Cikgu punya dah siap ni. Okey. Ni saya punya. Then, Tampal. kita mesti tebuk lubang. Okey, tebuk lubang. Sebab kita nak letakkan ribbon. Ni lah. Okey. Okey, ni saya punya. Kita tebuk lubang. Tebuk lubang. Okey. Macam mana cikgu? Macam tak ni kisah kan? Mira nak letak kat mana ribbon tu. Okey. Ikut ni lah keperluan lah. Okey, dah cikgu. Okey, so sekarang kita masukkan ribbon kita. Okey, ikat je. Okey, ni ribbon masukkan ke dalam. Okey, cikgu bila kita buat aktiviti ni kan cikgu, macam cikgu kata ada beberapa langkah keselamatan. Seperti gunting tadi, masa nak guna gam pun kadang-kadang adalah student dia nakal-nakal, adalah setengah yang nakal kan. Gam cair tu pergi letak atas kepala kawan kan. So kena hati-hati tu jangan main-main dengan gam. Okey, ni so, saya punya. Dah jadi kan kita punya penanda buku kita. Ni saya punya. Wow, M untuk siapa ni? M untuk Mahir. Okey. Okey. Alright. Okey, so siap dah kita punya penanda buku. Okey, jadi kita daripada sini kita boleh nampak kan? Maksudnya kita punya faedah daripada hasil kita walaupun dia corak tak terancang, kita boleh jadikan dia macam-macam. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Ini adalah faedah-faedah lah ataupun kegunaan lain bagi corak tidak terancang dengan teknik tiupan tadi. Ya, betul tu. Kalau nak letak gambar pun boleh sahaja. Boleh gambar. je, tak ada masalah pun. Okey, ikutlah kreativiti masing-masing. Okey. Dan yang macam kat depan ni yang cikgu bawakan ni antara contoh-contoh penanda buku yang cikgu buat. Betul. Yang ada juga yang murid buat. Hasil murid sebenarnya yang tadi yang cikgu pamerkan kat depan tu kebanyakannya adalah hasil daripada murid. Wah, okey. Okey, macam ni kita gunakan sebagai penanda buku. Macam cikgu kata, ini guna sebagai pembalut hadiah. Ini kalau saya dapat ni saya sayang nak koyakkan cikgu. Cantik kan? Jadi mungkin ada selain daripada tu apa lagi yang kita boleh gunakan dengan menggunakan teknik tiupan ni cikgu? Teknik tiupan setakat ni kalau macam selain daripada yang ini macam cikgu cakap tadilah, kita boleh gunakan kaedah menggambar untuk kita pamerkan di dinding. Mungkin boleh laminate cantik-cantik. Macam yang ini, dia boleh dijadikan hadiah sepenuh hari guru. So tak payah dah beli-beli hadiah ni kan. Ada murid kita kan minta hadiah kat mak kan. Mak nak bagi hadiah kat cikgu ni. Tak payah sebab ini hasil kreativiti sendiri lagi berharga. Lagi berharga lagi lah cikgu akan ingat dan kenang sampai bila-bila betul. kan. Tuliskan je nama kat sini. Macam ni saya ajar anak murid ni. Anak murid bagi pula dekat cikgu ni kan. Okey. Jadi kita sekarang kita dah buat semua aktiviti ni, kita dah buat penanda buku, kita dah kenal pasti corak ataupun teknik tiupan ni bagaimana. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif akan belajar teknik tiupan kita pakai bahan straw, terus color warna hitam putih, itu je. Letak kat kertas, lepas tu tiup. Assalamualaikum, nama saya Aiman. Dan saya Azri. Kami suka belajar subjek pendidikan seni visual. Ia merupakan terapi untuk kami. Kami dapat menggambarkan perasaan kami melalui karya seni. Saya suka menggunakan teknik tiupan untuk membuat corak. Ya, kerana saya bebas menghasilkan corak yang saya ingini. Saya gunakan hasil seni dan teknik tiupan ini untuk dijadikan hiasan dinding, pembalut, hadiah dan penanda buku. Teknik tiupan ini juga seperti senaman kepada untuk muka dan membantukan melancarkan pernafasan saya. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami teknik tiupan ini yang memberikan kami keyakinan bahawa semua orang mampu hasilkan karya seni yang baik. Itu sahaja pengisian kami. Semoga jumpa lagi. Bye. Baik, itu dia satu video yang sangat indah menunjukkan adik-adik kita, murid-murid cikgu sendiri menghasilkan lukisan menggunakan teknik tiupan yang kita belajar tadi kan cikgu. Betul. Wah, saya tertarik dengan ayat anak murid cikgu tu yang katakan satu dia suka pendidikan seni visual, yang kedua ialah seni lukisan ni boleh dihasilkan oleh sesiapa sahaja sebenarnya. Ya, betul. Okey, terutama macam teknik-teknik yang corak tidak terancang ni. Okey, sebab kita tahu corak tidak terancang ni sebab ada sesetengah murid terutamanya dia rasa cikgu saya tak boleh buatlah seni cikgu sebab saya tak ada bakat. Sebenarnya seni bukan untuk orang yang berbakat sahaja. Okey, asalkan kita ada kemahuan, kita ada keinginan untuk menghasilkan aktiviti, untuk membuat aktiviti, maka kita boleh hasilkan seni yang sangat menarik. Okey, macam tadi ada murid yang kata seni ni boleh dia rasa sebagai terapi untuk dia. Betul, memang sebagai terapi untuk dia nak ekspreskan apa yang dia rasa. Mungkin sedih, so dia boleh ekspreskan dalam bentuk hasil seni lukisan. Okey. Dan kat sini kita ada kuis sebenarnya. Okey. Paling saya suka kuis. Okey. So kita nak tanya sebab kita tak boleh nak tanya murid kat rumah. Kita tak tahu dia orang apa dia punya jawapan kan. So kita tanya murid dekat studio. Boleh. Saya wakil kepada mereka. Boleh. Alright. So kita tanya dulu soalan yang pertama. Okey. Soalannya adalah apakah perbezaan antara corak terancang dan corak tidak terancang? Okey, saya jawab cikgu. Okey. Kalau corak terancang tu dia teratur, kalau yang tidak terancang tu macam saya kata tadi dia boleh merata-rata. Okey. Betul ke? Betul tak?
Betul lah tu. Betul lah tu. Betul. Okey, sebab corak terancang kita tahu dia memang teratur. Motif dia, rupa bentuk dia teratur, tersusun cantik. Tapi kalau corak yang tidak terancang, kalau macam ni corak apa ni? Kalau ini ialah corak terancang. Betul. Okey, ini adalah corak terancang sebab dia tersusun cantik. Okey. Tapi kalau corak tak terancang dia tak akan tersusun eloklah. Okey. Baik. Cikgu nak tanya, kalau yang corak terancang tu pula kan, apa bahan yang digunakan cikgu, peralatannya? Okey, biasa kalau corak terancang ni dia macam-macam lah. Ada dia punya teknik pun banyak. Teknik capan lah. Kalau kita tengok yang kita belajar dekat dalam didik TV pun, macam-macam teknik dah kita belajar. Okey, daripada corak terancang tu. Bukan guna straw sajalah. Bukan straw. Yang itu tidak terancang. Kalau terancang ni macam-macam teknik. Okey, biasa berus lah. Asalkan dia boleh menggambarkan. Okey. Tapi kita ada lagi soalan yang kedua. Okey, soalan kedua. Soalan yang kedua, apakah alatan yang diperlukan untuk menghasilkan corak tidak terancang menggunakan teknik tiupan? Ini senang. Ini soalan bonus. Okey, ini jawapan dia sudah pastinya kita menggunakan straw. Straw lagi? Lagi? Straw yang kita tiup tu lagi kita menggunakan. Apa tadi bahan lagi selain daripada straw? Selain daripada straw, kita pun ada berus. Berus. Okey. Okey, lagi? Kita pun ada... takut nanti murid dekat rumah lupa bahan ni. So kita kena ada warna air. Dan juga air lah. Itulah bahan-bahan dia sebenarnya. Okey. Dan dekat sini cikgu ada lagi 2 soalan. Okey. Cuba Mira kenal pasti apakah jenis corak ini? Jenis corak. Adakah tidak terancang atau terancang? Kalau yang ini saya kata jenisnya ialah tidak terancang. Tidak terancang. Betul tak? Alamak, cikgu pandang saya macam salah je. Macam mana cikgu? Memang ramai yang confuse sebab dia adalah corak batik. Okey, corak batik ni kita boleh lukis ikut kemahuan kita. Okey, maksudnya kita boleh merancang. Bila kita boleh merancang, maka dia adalah corak terancang. Kita boleh rancang kita nak bentuk apa. Okey, so dia adalah corak terancang. Okey, macam mana pula dengan yang seterusnya? Saja je cikgu bagi corak ni. Nak test Mira. Okey, corak seterusnya. Ini selalu kita boleh buat dekat baju pun boleh ni cikgu. Ya, betul. Cikgu ada tengok hari tu ada cikgu yang tunjukkan. Kalau ini tadi dah salah, saya dah kata tak terancang. Kalau yang ini saya terancang kot cikgu. Tak. Tidak terancang sebab kita campur-campur macam tu kalau dia. Okey, betul. Okey, sebenarnya memang tidak terancang dan ini adalah teknik, kita menggunakan teknik ikat celup. Teknik ikat celup. Tapi cikgu tak boleh nak bawa yang hasil yang betul dia. Okey, yang ini teknik ikat celup. Okey, sebab kita tak boleh nak rancang dia. Kita ikat dia, kita punya kain tu, kita celupkan pada warna dan bila kita buka kita dapat hasil dia. Kita tak boleh rancang kita nak corak macam mana kan. So dia adalah corak tidak terancang. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Maksudnya saya dapat 3/4 lah. Lulus satu. Lulus lah tu. Lulus satu boleh lah. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian cikgu berikan pada hari ini selama 1 jam. Kita belajar banyak sangat mengenai corak terancang dan tidak terancang. Tapi kita fokuskan kepada teknik tiupan. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Kalau saya yang baru belajar ni pun faham, apatah lagi anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Terima kasih juga kerana sudi menonton sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum.